Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya bawakan topik berkaitan dengan create drop down in Excel. Sebagaimana permulaan penggal persekolahan, biasanya guru-guru sibuk dengan persiapan untuk mengemaskini ERPH, DSKP dan juga RPT. Dalam penyediaan RPH, guru-guru perlu bersedia dengan template yang telah disediakan, iaitu dalam bentuk Excel. Bagi memudahkan penggunaan pengisian dalam satu fail ERPH yang lengkap dengan maklumat-maklumat tambahan yang tidak perlu dipamerkan kesemuanya, malahan lebih mudah sekiranya cikgu-cikgu dapat membina drop down untuk memilih subjek-subjek atau tajuk-tajuk tertentu di dalam fail ERPH berkenaan. Mari kita tonton persembahan seterusnya untuk pengetahuan lebih lanjut berkaitan dengan create drop down in Excel. Baiklah, perkara pertama kita perlu buka fail rancangan pengajaran harian kita dalam template Excel. Kemudian kita lihat pada paparan hari Isnin, dan di sini saya nak terangkan bahawa apa yang ditunjukkan di sini ini merupakan button drop down yang telah terhasil sebelum ni untuk memudahkan guru-guru untuk memilih. Maknanya setiap fokus utama bagi topik yang telah disenaraikan di sini, setiap satu topik utama ada senarai yang cikgu-cikgu boleh buat pilihan. Contoh bagi topik minggu, button drop down yang telah disenaraikan ialah merupakan minggu persekolahan daripada minggu 1 sehinggalah kepada minggu 43. Jadi cikgu pilih ikut pergerakan mingguan yang cikgu kenal pasti. Begitu juga dengan hari, button drop down ini telah pun wujud di ruangan untuk hari ini, dan bila cikgu klik saja button drop down, maka pilihan hari cikgu boleh pilih di sini. Dengan cara menggunakan button drop down ini sebenarnya menampakkan kerja ataupun bahan-bahan lain kita hiddenkan, walau pada hakikatnya sebenarnya dia ada, tetapi dalam muka depan rancangan pengajaran harian ini lebih tersusun sebab hanya paparan pada satu muka surat, dan realitinya ada di sebalik drop down ini ada maklumat-maklumat tambahan yang cikgu hanya perlu klik sahaja dan akan terteralah maklumat yang cikgu kendaki. Baik, seperti perkara utama untuk hari ini saya fokus pada standard kandungan dan juga pembelajaran, di mana saya nak wujudkan drop down bagi tajuk standard kandungan. Baik, drop down yang kita bina ini adalah dalam bentuk list ataupun senarai. Baik, sebelum cikgu-cikgu melakukan formula berkenaan, perkara pertama cikgu kena tambahkan sheet DSKP di sini. Jika ada masa permulaan ini, kita perlukan sheet untuk DSKP. Bila perkara ni dah wujud, pastikan maklumat dalam bentuk Excel telah disediakan untuk DSKP. Baik, bagi panitia pendidikan seni, ini mata pelajaran pendidikan seni, maknanya saya mewakili panitia pendidikan seni visual, dan arahan-arahan berikutnya sebenarnya boleh diguna pakai untuk subjek lain juga. Bila telah wujud sheet untuk DSKP, maka cikgu kena letaklah senarai DSKP bagi subjek pendidikan seni visual ataupun subjek lain yang cikgu ajar. Cikgu masukkan, jika sekiranya ketua panitia yang nak membina template bagi anak-anak buahnya, maka bolehlah dilakukan pada satu template yang sama
daripada tingkatan 1 hinggalah kepada tingkatan 5 paling tinggi. Tapi untuk subjek pendidikan seni visual ini, saya telah lengkapkan daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 6. Kalau cikgu nak pamerkan hanya 1 sampai 5 saja, 6 cikgu hiddenkan pun boleh. Setelah cikgu klik yang mana cikgu nak, cikgu tekan OK. Jadi adalah di sini, maknanya kita dah filterkan. Maknanya daripada tingkatan 1 atau tingkatan 5. Sekiranya cikgu hanya mengajar tingkatan 1 saja, maka cikgu klik 1 saja di sini. Yang lain tu cikgu biarkan begini. Jadi klik OK. Klik OK, jadi akan tingkatan 1 saja keluar. Tapi kalau cikgu banyak tingkatan yang cikgu ajar, mana klik sini, cikgu dapatlah semua. Tapi untuk kemudahan semua guru, saya telah sediakan untuk tingkatan peralihan hingga tingkatan 6. Di sini mengandungi tema, tajuk, standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, bila ini cikgu dah lengkapkan, maka kita boleh terus membina drop down bagi topik standard kandungan. Cikgu highlight kotak kosong di sebelah standard kandungan. Kemudian cikgu pergi ke data di tab menu, klik data, kemudian pergi data validation. Sebenarnya saya nak bagi tahu paparan ini adalah paparan untuk Windows 10 dan juga Windows 11. Kalau Windows sebelum ni atau di bawahnya, dia ada tunjukkan, kalau cikgu klik data, dia ada tunjukkan rajah pilihan data ataupun kriteria yang cikgu pilih. Tapi untuk Windows 10 dan Windows 11, dia paparan begini akan keluar. Pastikan kriteria yang cikgu pilih ialah list from a range. Sebenarnya banyak list of item, numbers, text, banyak di bawah ni. Check box pun boleh cikgu buat dalam bentuk ini. Tapi untuk kemudahan bagi RPH, kita guna list from a range. Jadi di sebelah sini, sebelah dia kotak ini ada enter a range of formula. Cikgu klik pada select data range ni, maka paparan berikut akan keluar. Paparan ini akan keluar. Jadi kita kena isi box ini. Box inilah mewakili formula bagi data di SKP standard kandungan yang kita nak buat. Okey, kita pergi. Bila dah keluar paparan ini, kita klik pada sheet di SKP. Kemudian kita pergi pada ruangan standard kandungan dengan cara kita klik satu baris, kemudian kita tekan shift, kita tekan arrow down, ataupun kita klik saja ni di bawah ni sampailah ke bawah. Boleh sampai macam tu, ataupun cikgu button down di keyboard cikgu. Okey, cikgu klik semua sehingga habis topik peralihan. Kalau pendidikan seni visual ni saya letakkan peralihan. Sebenarnya supaya template ini boleh diguna pakai oleh semua orang, terutamanya untuk subjek pendidikan seni visual lah. Kalau untuk subjek lain, maka di SKP-nya pun berubahlah. Itu sebab saya kata saya mewakili panitia pendidikan seni visual untuk buat template ini. Okey, dah highlight semua, Ctrl C, kemudian keluar ni tanda garis putus-putus, maknanya kita dah klik copy ataupun salin. Kemudian kita pergi pada kita punya paparan hari Isnin. Select a data range ni dah telah diformulakan. Bila keluar paparan ini, klik OK. Dah keluar pada data validation, cikgu save. Bila selesai langkah itu, maka keluar dah button drop down bagi standard kandungan. Kita cuba klik. Dah terpapar di sini. Jadi cikgu-cikgu boleh terus guna pakailah. Kemudian untuk standard pembelajaran. Untuk standard pembelajaran juga boleh kita buat begitu. Topik utamanya ialah standard pembelajaran. Kita highlight pada kotak di sebelah tajuk berkenaan.
Lagi sekali, pergi ke data di ruangan tab menu, kemudian data validation, pergi ruangan kriteria list from a range, klik select data range, akan keluar paparan select a data range. Kita highlight pada kotak ini untuk kita isi formula dia. Pergi kepada PSKP, bahagian standard pembelajaran. Perkara yang sama, cikgu tekan shift, tekan arrow down, highlight sehingga di bawah sampai habis tingkatan yang cikgu buat. Control C and then pergi balik dekat sini, dah terpapar data ni, kemudian cikgu klik OK. Dah masuk dalam select data range ni tadi, cikgu save, and then paparan drop down telah pun berjaya dimasukkan. Cikgu nak tengok berjaya atau tidak? Lihat, telah pun selesai untuk cikgu-cikgu pilih. Dan begitu juga untuk bahagian-bahagian yang lain, sekiranya ada banyak maklumat yang cikgu nak masukkan di setiap tajuk utama ni untuk memudahkan kerja cikgu daripada menggunakan cara jauh, boleh gunakan teknik yang sama untuk bahagian-bahagian yang lain. Kalau cikgu merasakan banyak bahan yang cikgu nak pilih, bolehlah senaraikan, buatkan teknik yang sama, maka akan memudahkan cikgu-cikgu lah. Itu saja penerangan daripada saya bagaimana nak create drop down bagi standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Diharapkan dengan tunjuk cara yang dibuat sebentar tadi dapat memberikan manfaat kepada cikgu untuk melakukan proses yang sama pada subjek lain dan juga pada bahagian-bahagian untuk kriteria yang lain mengikut keperluan guru-guru sekalian. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi.